agama ini, dan jika boleh kongsikan pengalaman Brother Firdaus selaku pengasas MRM, apa yang menyebabkan mangsa-mangsa ini lebih selesa untuk mengadu pada NGO sebelum mereka pergi ke pihak berkuasa? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fariha, kepada sahabat-sahabat panelis yang lain, Fatihah dengan Aki Fairuz dan juga sahabat-sahabat yang sedang menonton. Baik, kita terus kepada persoalan yang dilontarkan kepada saya, iaitu bagaimanakah tokoh-tokoh dakwah, asatiza, selebriti, tokoh akademik, pendidik, pensyarah, ya, mereka yang mungkin mempunyai, kita kata, kelayakan, latar belakang agama, ilmu agama, boleh terlibat di dalam isu-isu gangguan seksual sebegini. Dan kenapa mereka, kita kata, mangsa-mangsa saya sebenarnya, selepas live saya semalam dengan Tuan Kamal Effendi, beliau mengesyorkan bahawa jangan panggil mereka sebagai mangsa-mangsa, tetapi panggil mereka sebagai pemandiri. Pemandiri maksudnya adalah survivor, ya, mereka yang terselamat, alhamdulillah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begini, pertama kita kena faham apa yang berlaku di dalam dunia kita, dia tidaklah sesuatu yang khusus di dalam agama Islam semata-mata. Saya ulang sekali lagi. Apa yang berlaku di dalam masyarakat kita, terutamanya di dalam kalangan tokoh akademik, pendidik, asatiza, pendakwa dan sebagainya, ianya tidak eksklusif untuk agama Islam sahaja. Kerana kita dapat tahu di dalam agama-agama yang lain, mereka juga menghadapi masalah yang sama. Kenapa masalah yang sama? Hatta mungkin ada pihak yang tidak percaya kepada agama ataupun langsung tidak percaya kepada Tuhan, mereka mentertawakan orang yang beragama ini. Tetapi jangan bergembira dahulu. Kerana mereka yang tidak mempunyai agama juga, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan juga, mereka juga ada tokoh-tokoh mereka yang terlibat. Namun seringkali apabila dilontarkan balik kepada mereka, mereka akan mengatakan mereka adalah manusia. Ya, benar. Atheist, free thinker adalah manusia. Namun Muslim, Kristian, Hindu, Buddhis, Sikhism, Bahaism, Judaism yang mengandung agama itu, mereka tetap manusia juga. Kenapa membezakan? Kenapa bersikap double standard? Maksudnya ini adalah masalah manusia. Pertama. Kedua, okey, kita kata kenapa mereka terlibat? Bagaimana mereka yang ada latar belakang agama ini terlibat? Pertama, kita kena faham. Okey, kita kena faham bahawa kalau kita buang mereka, buang latar belakang mereka, maka kita akan dapati mereka ini adalah manusia macam kita. Sesuatu yang menjadi masalah kepada masyarakat kita pada hari ini adalah apabila kita meletakkan mereka yang popular, mereka yang berpengaruh, mereka yang disanjung tinggi dengan kebaikan yang dilakukan melebihi apa yang sepatutnya. Walaupun dalam hati kita, dalam sanubari kita, kita yakin, kita tahu, kita sedar bahawa mereka adalah manusia, tetapi ada kalanya kita meletakkan suatu expectation di situ, suatu jangkaan di situ bahawa mereka tidak boleh melakukan kesilapan. Dan kerana jangkaan kita, kerana expectation kita yang begitu tinggi, yang tidak seharusnya berlaku, yang menyebabkan apabila jatuhnya mereka, jatuhnya credibility mereka, apabila dibongkarkan, apabila didedahkan tentang salah laku mereka, maka ada yang memilih untuk murtad, jatuh sekali bersama dengan agama. Wahal tidak seharusnya diletakkan cara berfikiran begitu. Ya, mereka tetap manusia yang sama. Kenapa mereka boleh terlibat? Senang. Kerana mereka juga manusia yang ada nafsu. Menipu. Menipulah jikalau seorang manusia mengatakan dia tiada nafsu. Untuk tiada nafsu itu juga memerlukan nafsu tersendirinya. Maka manusia pasti akan ada nafsu. Cuma sama ada nafsunya itu dikawal ataupun nafsunya dia menyalurkan kepada cara yang halal ataupun yang haram. Ya, itu yang perlu kita bezakan. Ada pilihan untuk kita. Sebagaimana disebut semalam, kenapa ada individu-individu, kita kata tokoh-tokoh, okey, mereka boleh terlibat di dalam isu-isu gangguan seksual sebegini. Sedangkan kalau kita lihat, mungkin di antara tokoh-tokoh, pendidik, tokoh akademik, pensyarah, asatiza, selebriti, mereka ini ada asas agama, mereka ini ada wang. Jadi, kenapa? Dan majoriti mereka berkahwin.
Kenapa tidak digunakan dan tidak disalurkan nafsu itu kepada jalan yang halal? Itu adalah suatu persoalan. Dan jawapannya adalah, itu ada kalanya, it is not the end that they are looking for. It is the means, the thrill of the means yang sebenarnya mengujakan mereka, yang menjadikan mereka teruja. Dan kita dapat lihat bagaimana kita kata seteruk-teruk mereka mungkin melanggar pelacur. Tetapi melanggar pelacur itu barangkali tidak wujud dalam minda mereka. Kenapa begitu? Kerana itu terlalu mudah bagi mereka. Ya, semalam saya memberikan satu analogi, iaitu kalau ditanya kepada kaki pancing, mereka yang memancing ikan, suka memancing ikan, hobinya memancing ikan. Memancing ikan, dia memerlukan dia jadikan hobi. Sebab kalau orang tak ada hobi, dia tak suka memancing ikan. Dia kata, buat apa aku nak duduk 5, 6 jam, 8 jam, 10 jam ni nak pergi memancing. Baik aku pergi beli je kat pasar kan, pasar borong. Habis cerita, kau nak ikan apa? Kau cerita je. Boleh je ada. Tak payahlah nak duduk. Yang lebih-lebih tu aku duduk lepak kat rumah. Tetapi kalau tanya kepada kaki pancing, mereka akan kata, matlamat mereka bukan semata-mata nak dapatkan ikan, tetapi keseronokan untuk mendapatkan ikan itu. Ya, apabila ikan memakan umpan mereka, apabila mereka bertaruh berjam-jam untuk menewaskan ikan itu thrill yang dicari. Sebab itu ramai yang setelah mereka mendapatkan ikan yang besar, ada yang bergambar dan kemudian melepaskannya kembali kepada laut ataupun sungai. Kenapa? Mereka tak makan, walaupun dah tunggu berjam-jam. Kerana matlamat yang dicari bukanlah kepada untuk mendapatkan ikan ataupun memakan ikan. Kerana jikalau nak makan ikan, dibeli sahaja di pasar. Ya, tetapi keseronokan itu. Begitu juga toko-toko. Ya, kita kata toko-toko. Apabila seseorang, kita kata khusus dari segi bentuk lelaki. Bukan kita kata dalam bentuk perempuan tak ada predator seksual, ada juga. Tapi kebiasaannya lelaki. Lelaki, 3 tah. Harta, takhta, wanita. Setelah ketiga-tiga ini, ketamakan ini, Nabi SAW telah pun bersabda dalam sebuah riwayat Bukhari, jikalau anak Adam diberikan 1 lembah emas, nescaya dia nak lagi lembah emas. Ya, wanita, takhta dengan harta. Apabila seseorang telah berharta, apabila seseorang telah mempunyai kuasa, mempunyai pengaruh, telah mempunyai wanita, apa lagi dia cari? Dia nak menguji sejauh manakah pengaruh dia lagi. Dan di situlah, jikalau seorang tokoh yang merasa dirinya telah terkenal, maka dia nak pergi. Jikalau tanpa dipasakkan kepada iman yang nyata, maka mereka akan cuba go beyond neraca Al-Quran dan Sunnah, sesuatu yang di luar batasan agama. Ya, maka keseronokan mereka adalah mencari orang-orang yang mereka rasakan sukar. Ya, sukar untuk didekati. Dan kehebatan mereka adalah apabila merasai mereka mampu menewaskan seorang wanita yang berpurda. Mereka mampu menewaskan seorang wanita yang bertudung labu. Mereka mampu menewaskan seorang wanita yang telah berkahwin. Apakah perasaan pemangsa, apakah perasaan mangsa-mangsa ataupun survivor-survivor? Sebenarnya pemangsa tidak kisah. Yang penting adalah kepuasan diri dia. Adalah kepuasan diri dia. Maka di situ, bagaimana mereka boleh terlibat? Kerana apabila kita melakukan kerja dakwah, pastinya syaitan akan lebih buat menggoda. Tetapi kita perlu faham, kemampuan syaitan adalah sekadar menggoda kita. Tidak boleh diletakkan kesalahan mutlak kepada syaitan, kepada iblis. Kerana kalau kita baca di dalam Quran, di dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 22, syaitan memberikan khutbah di neraka. Apabila mereka dipersalahkan, lalu mereka kata, sesungguhnya di dunia dahulu kami hanya membisik, kami tak paksa. Yang nak buat itu kamu. Maka adalah kerana kekurangan. Mereka diuji, kita diuji. Ya, jadi itu yang menyebabkan adanya figura-figura, tokoh akademik, pensyarah, pendidik, asatiza dan sebagainya boleh terlibat. Mereka mencari keseronokan di dalam proses itu. Menjawab bahagian kedua soalan itu, iaitu kenapakah masyarakat lebih suka ya mendekati NGO-NGO ataupun individu-individu untuk mendapatkan bantuan sebelum ke pihak berkuasa. Ingin saya memperbetulkan sedikit statement itu. Hakikatnya, ramai individu yang telah pergi yang mendekati dan membuat laporan kepada pihak-pihak berkuasa, agensi-agensi agama, kementerian-kementerian tertentu untuk melaporkan kes mereka. Ya, cuma bezanya adalah mereka tidak menguar-uarkan
di media sosial. Ya, kita tidak boleh menafikan. Jangan kita merasakan bahawa hanya kerana ada beberapa kes, 10 kes, 30 kes, 50 kes, 100 kes yang kita kendalikan, kita menafikan kebaikan yang telah dilakukan oleh agensi lain, NGO lain dan sebagainya. Kita kena give credit where it is due. Ya. Jadi, kenapa ada yang lebih selesa kepada NGO? Kerana ada kalanya mereka melihat NGO manakah yang lebih ke depan. Kerana kebiasaannya survivor ini, pemandiri ini, mereka merasakan sukar untuk kes mereka. Mereka tiada wang. Mereka mungkin berdepan dengan figura-figura yang dahsyat pengaruhnya, yang popular. Ya, di mana mereka risau akan diserang oleh pentaksub-pentaksub mereka. Walaupun rakyat majoriti mengatakan mereka tak taksub, tetapi antara kita dapat melihat ciri-ciri taksub itu adalah apabila sebelum dilakukan apa-apa sekalipun, mereka telah mengatakan kes-kes sedemikian adalah fitnah, adalah tidak betul. Sedangkan mereka tidak tahu hujung pangkal, mereka tidak tahu bukti-bukti yang dikemukakan, terus mereka mengatakan itu adalah fitnah. Dan itu adalah ciri-ciri pentaksub yang cuba dinafikan oleh pentaksub itu sendiri. Ya. Dan mungkin mereka merasakan NGO ataupun individu-individu yang mereka dekati itu mampu membantu mereka. Ya. Dan sebab itu mereka merasa lebih selesa. Mereka risau identiti mereka terdedah jikalau pergi ke agensi. Wahal kebiasaannya tidak jadi begitu. Jadi kita kembali kepada kenapa mangsa nak pergi kepada tokoh individu, dan banyak perkara yang kita boleh pelajari daripada sahabat saya Fairuz dalam isu-isu begini kerana beliau jauh berpengalaman dalam mengendalikan kes-kes sebegini rupa. Jadi saya serahkan kembali kepada moderator kita. Wallahualam. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Firdaus atas sudut pandang yang menarik itu. Tidak dapat dinafikan usaha dan sokongan daripada NGO serta badan kementerian perlu dipertingkatkan bagi kita membantu pihak berkuasa mengenal pasti dan mencari pemangsa serta sexual predators yang mungkin bersembunyi di luar sana. Kita beralih pula kepada panelis ketiga iaitu Akhi Fairuz. Untuk pengetahuan semua, WAFIK sebagai sebuah organisasi masyarakat sangat mendukung idea pendidikan seksualiti berlandaskan Islam untuk diterapkan kepada semua pihak, khususnya para ibu bapa. Dan pada pandangan Akhi Fairuz, selaku individu yang seringkali bergelumang dengan soalan-soalan dan aduan mengenai gangguan seksual, bagaimana pendidikan seksualiti ini sebenarnya boleh membantu menghalang kanak-kanak khususnya daripada terus menjadi mangsa atau pemangsa gangguan seksual? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara moderator atas soalan itu tadi. Bila kita nak dapatkan jawapan daripada sebenarnya apa yang pendidikan seksualiti boleh membantu ataupun menghalang anak-anak dari menjadi mangsa atau pemangsa gangguan seksual, kan? Sebab kebanyakan kes-kes yang berkaitan dengan isu sexual harassment, ya, dan seperti mana yang Puan Peguam kita sebutkan tadi, banyak masyarakat yang akan memberikan beberapa cadangan untuk menyelesaikan masalah berkenaan. Ia bukan sekadar isu-isu bersifat harassment ini saja, tetapi isu pembuangan bayi, seks bebas, ya, isu yang berkaitan dengan kelahiran anak luar nikah, maka akan ada muncul beberapa idea ataupun cadangan untuk memastikan benda itu tak berlaku lagi. Okey. Jadi salah satu yang selalu dicadang adalah kita harus memperkasa ataupun melaksanakan pendidikan seksualiti di sekolah. Ya, pendidikan seksualiti yang nak dibawa ini bagi mereka, ya, ia akan menyelesaikan masalah pembuangan bayi, ia akan menyelesaikan masalah hamil luar nikah, ia akan menyelesaikan awet pregnant pada gadis-gadis bawah umur, ia akan menyelesaikan masalah sexual harassment, dan apa saja masalah yang berkaitan dengan seksual ni, ia mampu untuk diatasi dengan pendidikan seksualiti. Tapi timbul satu persoalan, model pendidikan seksualiti yang mana yang nak dibawa ni? Sebab isu sex education di Malaysia ni bukan isu yang baru. Dia dah bermula paling kurang tahun 2010. Okey, tahun 2010 ada cadangan yang disampaikan kepada masyarakat, ada penentangan, ada penerangan, kemudian tenggelam begitu saja. Bila ada isu yang besar lagi yang melibatkan isu-isu seksual remaja, pembuangan bayi, hamil luar nikah, muncul lagi cadangan seperti itu. Namun dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini, idea berkaitan dengan pendidikan seksualiti ini semakin mendapat tempat, terutama dalam generasi muda. Terutama saya nampak di Twitter.
okey, di Twitter, di Facebook, golongan mak bapak ramai di sini, ya. Dan bila mana saya berkongsi antara solusi untuk memastikan anak-anak tidak menjadi mangsa ataupun anak kita jadi seorang pemangsa, adalah kena ibu bapa ni faham tentang pendidikan seksualiti supaya mereka ni boleh mengimplementasi ilmu itu kepada anak mereka. Tapi malangnya ada satu stigma yang sangat susah nak diubah sebab orang nampak pendidikan seks ini bercirikan barat yang mana diajar kepada kanak-kanak dan remaja untuk safe sex. You can have sex but use condom. Buatlah apa saja yang kau nak buat, yang penting jangan mengandung, ya, jangan ada berlakunya permasalahan-permasalahan yang tidak sepatutnya. Jadi orang nampak model yang seperti itu saja. Jadi bila ditanya tadi, adakah pendidikan seksualiti ini mampu mencegah, menghalang benda ni berlaku? Jawapannya ya. Okey, begini sebagai contoh. Bila saya berkongsi tentang isu pencabulan, isu sexual harassment yang melibatkan budak-budak sekolah, remaja di sekolah menengah, di sekolah rendah, di sekolah tadika, maka bila saya berkongsi, ruangan mesej saya di Twitter, di Instagram, di Facebook, juga di WhatsApp akan dihujani dengan kisah-kisah individu yang pernah menjadi mangsa 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, 40 tahun lepas. Bahkan ada mereka itu sekarang dah berumur 46 tahun, 50 tahun. Masa zaman mereka dulu, tak ada siapa yang cerita benda ni. Mereka tak tahu apa itu sentuhan selamat, apa itu sentuhan tak selamat. Sejauh mana sentuhan itu boleh berlaku pada tubuh badan mereka. Seorang ayah boleh sentuh anak sejauh mana? Pakcik, cikgu, guru, ustaz, mudir. Sejauh mana dia boleh menyentuh individu ataupun kanak-kanak lelaki ataupun perempuan. Tapi ketika tu mana ada siapa ceritakan pada budak-budak. Bila mereka membaca perkongsian saya ataupun berita-berita yang berkaitan dengan kanak-kanak diliwat, dicabur, dirogol, mereka akan trigger memori mereka yang lepas. Dan mereka ni mula berkongsi pada saya, dia kata, kan bagus kalau ada orang pada zaman dahulu masa mereka kanak-kanak cerita kat dia orang ni tentang isu-isu seksualiti supaya mereka lebih berjaga-jaga. Mereka beritahu seperti itu. Sebab pada zaman mereka tak ada siapa nak cerita benda ni. Tak ada siapa yang cerita. Ibu bapa, mereka bukanlah nak beritahu, pada zaman itu mak bapa tak alert tentang benda ni. Tetapi mungkin tidak terdedah dengan hal sedemikian. Dan zaman dulu pun boleh kita kata, kalau di kampung tu pun ada lagi faktor keselamatan kalau anak pergi jalan ke sana ke sini. Tapi hari ni, maaf cakap, faktor keselamatan ni sangatlah perlu dititik beratkan oleh ibu bapa tu sendiri. Okay, saya nak bagi satu contoh, satu cerita. Bagaimana pemangsa ini, sebab itu ni yang kita sebutkan pendidikan seksualiti ni, kita bukan nak selamatkan mangsa saja, tapi anak kita supaya tak jadi pemangsa. Saya nak bagi satu contoh, satu kes yang dah disabitkan bersalah kepada individu berkenaan. Ada seorang tenaga pengajar di sebuah sekolah, dia mengajar kanak-kanak mengajilah di sekolah di surau. Dan dia mengajarnya ini, surau tu tempatnya tersorok sedikit daripada bangunan-bangunan yang lain. Ketika dia mengajar budak-budak perempuan semuanya duduk di hadapan beliau lah. Tetapi dia lelaki. Tetapi untuk budak-budak yang lelaki, diminta untuk duduk di atas peha dia. Duduk di atas peha. Dan saat duduk di atas peha, ketika itulah pencabulan berlaku. Yang mana tadi Puan Loy sebutkan amang seksual, yang bersifat fizikal. Yang mana individu berkenaan mula menyentuh private part ataupun penis kanak-kanak berkenaan. Dan mangsanya itu bukan seorang, tapi ada ramai kanak-kanak ni. Dan selepas pada tu, benda ni dia perbincangan di sekolah lah. Nak buat report, ibu bapa ada yang tahu, tapi ada ibu bapa yang menyebut itu adalah mungkin individu berkenaan nak bergurau saja. Tapi ada ibu bapa yang alert tentang benda ni, report polis, perbicaraan dilakukan, guru berkenaan dipindahkan ke PPD, dan selepas daripada itu, saat dijatuhkan hukuman, pihak peguam bela ni kepada pihak tertuduh meminta diringankan hukuman kerana individu berkenaan masa zaman kanak-kanak juga pernah menjadi mangsa cabul. Dia jadi satu kitaran. Dulu masa dia kecil, dia kena cabul. Dan kemudian sepanjang dia membesar tu, walaupun dia sebagai seorang mangsa, tapi bila dia dah membesar, tidak mendapatkan rawatan kaunseling, terapi, bertemu dengan psikiatris mungkin, dia rasa dia normal. Tetapi dia menjadi satu habit dalam diri dia hingga memangsakan kanak-kanak. Dan akhirnya kitaran itu berlaku.
That's why dalam pendidikan seksualiti ni kita tak nak anak kita jadi mangsa. Anak yang dihantar di sekolah, anak yang dihantar di rumah pengasuh, anak yang dihantar di mana-mana institusi sekalipun. Ya, bukan sekadar dihantar di tempat-tempat tu, tetapi dalam rumah dia sendiri. Sebab hari ini anak kita oleh kerana lama sangat duduk dalam rumah, inilah fokus mereka dalam media sosial. Dan seperti mana yang disebutkan tadi, ya, sexual grooming ni adalah salah satu istilah yang baru. Walaupun benda itu dah berlaku lama, tapi istilah tu baru digazetkan dalam akta kita lah, dalam pidaan Akta Kanak-kanak 2017. Namun seperti mana yang Puan Doi sebutkan tadi, bukan sekadar kanak-kanak yang menjadi mangsa pengantunan seksual, tetapi mereka yang 18 tahun ke atas, ya, sekalipun. Mereka membina trust, membina bonding dengan baik, membina kepercayaan, ya, memanipulasi kepercayaan kanak-kanak ataupun individu berkenaan demi tujuan seksual mereka. Dan akhirnya mereka dapat. Dan bayangkan hari ini, ya, kalaulah kita nak selamatkan anak-anak ini yang tadi itu, anak-anak kita daripada jadi mangsa, dalam masa yang sama, mak ayah juga perlu faham ada anak-anak yang menjadi pemangsa bermula daripada menjadi mangsa. Begitu juga, ya, isu-isu yang melibatkan pedofilia. Ada dalam kalangan mereka juga pernah menjadi mangsa ketika kanak-kanak, okay? Dan akhirnya kitaran itu hingga mereka, ya, jadi seorang pemangsa pula pada saat mereka sudah dewasa. Jadi, ya, dalam pendidikan seksualiti, di situlah ada diterapkan berkaitan dengan private part. Apa sentuhan yang dibenarkan, tidak dibenarkan. Apa sentuhan yang menyebabkan kanak-kanak tak selesa. Apa yang anak-anak perlu lakukan bila ada orang nak menyentuh private part dia. Ya, apa dia talian-talian yang ibu bapa boleh kontak. Sebagai contoh talian kasih 15999. Ya, ataupun bagaimana ibu bapa nak merujuk anak mereka ke pihak polis untuk tujuan report. Okey, ataupun bagaimana pihak hospital boleh membantu anak-anak ini di bahagian OSCC ke ataupun bahagian sekretaris kanak-kanak ke, apa yang boleh dibantu anak-anak ini. Jadi bila kita nampak dalam pendidikan seksualiti ini bukan nak mengajar tentang hubungan seksual semata-mata, tak. Tapi tujuannya adalah untuk memastikan, ya, anak-anak kita selamat walau berada di mana sekalipun, dalam rumah, di sekolah, bersama dengan kawan-kawan, kawasan kejiranan, ya. Dan ingat, ya, tolong jangan kita rasa menjaga anak perempuan ni lagi, menjaga anak perempuan seorang ni lagi susah daripada menjaga sekandang lembu ke kambing, tak kisahlah kan. Sebenarnya tak. Hari ini anak lelaki ke anak perempuan, keduanya perlu bersusah payah untuk educate mereka sebab banyak sangat pengaruh yang ada di sekeliling mereka, terutama dalam internet ni. So kalau kita tak nak anak kita menjadi mangsa, educate anak-anak kita, dan paling penting kita belajar dulu. Okay? Apa benda kita nak belajar tu? Macam mana nak jawab kalau anak tanya tentang hal-hal seperti ini? Okay? Nanti saya jawab untuk soalan seterusnya. Wallahualam. InsyaAllah, terima kasih banyak kepada Akhi Fairuz di atas penerangan yang cukup bermakna itu tadi. Saya kira cabaran yang cukup hebat buat golongan ibu bapa untuk menjadi pendorong utama kepada anak-anak mereka bagi mendidik mengenai pendidikan seksualiti berteraskan prinsip-prinsip dan nilai yang disebut oleh Akhi Fairuz tadi. Baik, sebelum saya pergi ke pusingan kedua sesi pada malam ini, suka untuk saya ingatkan sekiranya ada soalan-soalan daripada para penonton, tuan-tuan dan puan-puan, boleh kemukakan soalan-soalan di ruangan komen. InsyaAllah jika berkesempatan di hujung sesi ini, saya akan bacakan soalan-soalan tersebut untuk dijawab oleh para panel kita selepas ini. Baik, kita teruskan dengan soalan kepada Cik Fatihah. Miss Fatihah, I think it's normal for any sexual victims to feel traumatized and they are reluctant to meet anyone after the act of sexual harassment or sexual assault. Jadi kalau kita lihat mangsa-mangsa gangguan seksual ni, mereka seakan-akan takut untuk pergi membuat laporan ke pihak polis dan akhirnya kes itu tenggelam begitu saja. Ataupun mereka dah buat laporan tetapi tidak ada sebarang tindakan yang diambil. Dan apa nasihat Cik Fatihah saya ingin tanyakan? Kiranya mana-mana mangsa ingin tampil ke hadapan, apakah cara pembuktian terbaik bagi mereka memberi sokongan ataupun menyokong, menunjukkan adanya bukti berlaku gangguan seksual, dan apa pula langkah seterusnya buat mangsa itu tadi dan juga ahli masyarakat sekiranya tidak ada tindakan diambil oleh pihak berkuasa setelah laporan dibuat dan tiada tindakan selepas itu. Silakan. Terima kasih. Tadi saya rasa perkongsian sangat baik daripada kedua-dua panelis saya.
bercakap tentang pendidikan seksualiti, memberi cakna kepada masyarakat tentang apa itu gangguan seksual dan apa yang boleh berlaku selepas berlakunya gangguan seksual, apa yang boleh diambil, tindakan yang boleh diambil. Macam yang kita tengokkan sekarang ni, pendidikan seksual kepada kanak-kanak juga berlaku dalam media arus perdana atau di atas portal talian. Sebagai contoh yang saya suka sangat ingat-ingatkan kepada semua orang berkenaan adanya program Omah Hana yang juga memberikan pendidikan seksual. Apa itu sentuhan selamat, apa itu sentuhan tak selamat. Kenapa perlu ada pendidikan macam yang Akhi Fairul sebutkan tadi, supaya masyarakat tahu apa yang mereka boleh terima, apa yang patut mereka tentang habis-habisan. Sebagai peguam yang banyak menerima aduan daripada mangsa atau macam Brother Fairul sebutkan survivor gangguan seksual, bila kami menerima aduan tu, perkara pertama yang kami akan tanyakan adalah apa tindakan seterusnya. Dan ramai sangat mangsa yang hanya akan macam setakat nak bercerita untuk merekodkan perkara itu pernah berlaku. Kenapa tak nak bawa ke PDRM? Kerana macam tadi Cik Faria sebutkan tentang trauma. Ada kalanya kebanyakan masa yang orang tak sebutkan adalah trauma tu datang dalam bentuk mangsa atau survivor menyalahkan diri sendiri. Did I invite this? Was I too friendly? Was I wearing too revealing? Was I being over talkative? Should I not have answered his phone call and messages at 11 o'clock? Was 1 o'clock messages from your bosses considered as professional or unprofessional? Kebanyakan masa soalan-soalan macam tu yang menghantui mangsa sehinggakan mereka tidak mengambil tindakan lanjut untuk memberikan aduan, menyampaikan laporan itu kepada PDRM. Tetapi sebagai peguam, kami tetap akan berikan nasihat kepada anak guam, satunya untuk merekodkan dan mendokumentasikan gangguan seksual itu, lebih-lebih lagi jika berlaku di atas talian atau di mana bukti boleh dikumpulkan. Sebagai contoh, jika dulu kita masuk ke dalam pejabat atau setengah daripada kita masih lagi pergi ke pejabat dalam era post-COVID ni, pergi ke pejabat kalau ada CCTV atau ada recording dekat area tu yang mana menunjukkan pemangsa dan mangsa survivor berada di tempat yang sama, ambil kopi CCTV. Kalau berlaku dalam WhatsApp, dalam Twitter, Instagram live dan sebagainya, screenshot, record screen. Dan ini kita banyak saksikan. Masyarakat kita dah lebih cakna. Kalau berlaku immediately, kalau tak silap saya dalam 2 bulan lepas pun ada influencer kosmetik Mongol yang menjadikan live session dia landasan untuk mengganggu kanak-kanak secara seksual, telah ditangkap layar dan disampaikan laporan ke PDRM dan telah pun dibawa reman siasatan berlangsung. Menunjukkan kena ada rekod dan dokumentasi itu dan laporkan kepada PDRM, atau jika berlaku di pejabat, mungkin mangsa atau survivor juga boleh mengambil langkah untuk mengadukan kepada HR. Tetapi dalam apa jua tindakan yang mangsa lakukan, yang paling utama kami akan nasihatkan adalah tolong bercakap dengan orang sekeliling. Tujuannya bukan untuk mendapatkan vindication kepada mangsa sahaja atau survivor sahaja, tetapi untuk memberi amaran, warning kepada orang di sekeliling. Yang ini kami kena stress time and again. Kadang-kadang PDRM melihatkan kes itu tidak cukup pembuktian, tidak cukup keterangan untuk dibawakan ke mahkamah untuk pertuduhan, atau tidak cukup untuk mendapatkan sabitan selepas ada pertuduhan di mahkamah. Mungkin akhirnya mangsa merasakan, survivor merasakan tiada keadilan pada diri sendiri. Tetapi aduan yang kita berikan berkenaan dengan gangguan seksual ini bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan keadilan ke atas diri kita, tetapi juga untuk memastikan hak masyarakat sekeliling kita terpelihara. Saya bagi satu contoh yang saya semakin berusia, berumur ni, makin rasa terkilan. Lebih kurang 10 tahun yang dulu saya mulakan perjalanan kerjaya saya dalam sebuah firma perundangan, yang mana agak setahun dalam pejabat tu,
orang menceritakan tentang salah seorang rakan kongsi yang mempunyai tingkah laku boleh dianggap sebagai pengantunan seksual. Dia adalah seorang yang berpengaruh dalam firma itu, dia adalah seorang rakan kongsi dan diceritakan telah beberapa kali ada mangsa yang dilakukan pelbagai cara. Sehingga yang terakhir sekali adalah apabila beliau memanggil seorang intern masuk ke dalam bilik selepas pukul 6, masa pejabat kami sehingga 6 petang, dikuncikan dan beliau pegang tangan intern tu. Kita lihatkan macam kalau dalam era arus kemodanan ni, alah pegang tangan, you nak rasa tu gangguan seksual ke? Ya, mungkin ada setengah orang menganggapkan setakat pegang tangan, bersalaman tangan itu adalah perkara yang biasa. Tetapi bagi sesetengah orang dalam masyarakat atau dalam norma budaya kekeluargaan, morality yang dia pegang, melihatkan sentuhan bukan daripada ahli keluarga, orang terdekat sebagai sesuatu yang mengganggu, itu adalah gangguan seksual. Dan yang paling menyedihkan apabila ini di kalangan berlaku again, firma perundangan berlaku di kalangan peguam atau setidak-tidaknya mereka yang ada sijil degree perundangan, perkara itu didiamkan. Sedangkan aduan itu ada beberapa yang telah menceritakan, mangsa-mangsa sebelum ini, survivor sebelum ini menceritakan orang ni pernah buat macam ni, orang tu pernah buat macam ni dan kita tahu ada trend daripada dia. Tetapi tidak dilakukan apa-apa. HR tak mengambil tindakan dan mangsa tidak mengambil tindakan selanjutnya mengadukan, melaporkan kepada PDRM, jadi habis dekat situ saja. Saya merasa kesesal. Kalau macam tadi Akhi Fairuz sebutkan, kalau benda ni berlaku 10 tahun lepas, 15 tahun lepas dan saya tahu hak saya, tanggungjawab saya, apa yang boleh saya lakukan, I would have stopped it then. I would have reported apa yang berlaku pada diri saya. Apabila kita tidak melaporkan pada masa itu, pemangsa ini emboldened, macam saya sebutkan tadi, dia jadi lebih berani untuk pergi melakukan perkara yang lebih serius di masa hadapan. Mula-mula dia mungkin akan mulakan dengan hanya percakapan lucah, perkongsian gambar-gambar yang tak sepatutnya. Tapi kemudian daripada gangguan seksual tanpa sentuhan, dia terus jadi lebih berani untuk menyentuh mangsa yang berikutnya sebagai contoh. Dan benda tu akan escalate. Mula-mula mungkin macam saya sebutkan tadi, pengantunan seksual ni dia bukan terus-terus you nak terjah kepada mangsa atau survivor itu. Mungkin dia akan start dengan mesej pukul 8, pukul 9, pukul 10, 11, 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi. Mula you makan apa, lepas tu you pakai apa. So, bila berlaku dalam situasi di mana kita sebagai orang masyarakat tahu bahawa telah berlaku gangguan seksual, dan gangguan seksual adalah satu jenayah di bawah kanun keseksaan, tetapi mangsa tak nak adukan dan kita yang tahu ada, kita sendiri mungkin menjadi saksi, tahu kejadian kesalahan jenayah itu berlaku dan kita tidak mengambil tanggungjawab untuk melaporkan, sebenarnya kita juga adalah pesalah di bawah kanun keseksaan. Ini ramai orang tak sebut, orang jarang nak menyebut. You sebagai HR officer menerima aduan daripada mangsa berkenaan apa yang telah berlaku, tetapi you tidak mengambil tindakan dan you sendiri tidak pergi melaporkan kepada PDRM, sebenarnya itu adalah kesalahan. Di bawah Seksyen 202 Kanun Keseksaan, sesiapa yang mempunyai maklumat tentang sesuatu kesalahan jenayah yang telah berlaku, tidak mengambil tindakan untuk melaporkan, telah melakukan satu kesalahan yang boleh dipenjarakan sehingga 6 bulan dan didenda. Kalau di bawah Akta Kanak-Kanak, Seksyen 27, 28, 29, 115 meletakkan tanggungjawab yang lebih besar. Jika ada orang yang tahu gangguan seksual telah berlaku dan mangsanya adalah kanak-kanak, tidak dilaporkan, penjara lebih tinggi, tempoh penjara adalah lebih tinggi. Jadi dia kalau kita melihatkan aduan kenapa kita
menyampaikan kepada PDRM sudah tentu untuk memastikan salah laku itu dihentikan, orang itu dituduh dan disabit. Tetapi ada masanya juga kita kena ingat kadang-kadang bukti tak cukup, macam saya sebut tadi, keterangan tak cukup. Atau mungkin juga orang itu sangat, pemangsa itu sangat berpengaruh sehingga boleh mempengaruhi semua orang untuk melihatkan tindak tanduknya bukan sebagai gangguan seksual. Tetapi dalam sistem PDRM kita, setiap laporan polis yang dimasukkan terhadap seseorang atau oleh seseorang direkodkan. Jadi dekat dalam mahkamah kita juga melihat kepada propensity of evidence dan juga tindak tanduk yang orang kena tuduh di masa lampau. Jika kalau mungkin satu macam mangsa dilihatkan, oh susah nak buktikan. Dua mangsa menceritakan benda yang sama, tingkah laku yang sama, dalam pattern yang sama. Tiga mangsa dan seterusnya. Jadi bila kita melihatkan situasi di mana kita menjadi saksi atau kita menjadi mangsa, alhamdulillah, ambil tindakan selanjutnya, beranikan diri bukan semata-mata untuk protect diri sendiri tetapi juga untuk memastikan orang di sekeliling kita di masa hadapan, masa sekarang dan masa hadapan terpelihara. Itu je lah cerita panjang tentang soalan tu. Back to you, Cik Fariha. Ya, baik, Alhamdulillah. Terima kasih Cik Fatihah atas jawapan yang diharap boleh membantu para mangsa dan ahli masyarakat di luar sana untuk berani ke hadapan dan melaporkan insiden gangguan seksual ke pihak polis ataupun ke orang yang dipercayai, dan ke Wafiq sendiri melalui Telewafiq yang mana kita boleh beri panduan dan nasihat perundangan serta kaunseling kepada para mangsa. Okey, kita dah bincangkan banyak mengenai perihal undang-undang dan perkara yang boleh dilakukan bagi mengatasi gangguan seksual dari sudut undang-undang negara kita. Dan sekarang kita nak bercakap pula tentang isu gangguan seksual dalam kalangan individu ataupun kelompok yang berpengaruh sesuai dengan tajuk webinar kita, iaitu bila batasan kepercayaan itu dicabut. Dan pada pandangan saya, sukar untuk kita tepis pandangan tertentu terhadap golongan asatizah, golongan pendawah ataupun ahli akademik yang dikatakan ramai yang memandang tinggi profesi mereka ini disebabkan ilmu yang mereka ada dan juga reputasi kedudukan mereka di khalayak umum. Namun kita tidak boleh nafikan jenayah boleh berlaku pada sesiapa dan dilakukan ataupun dimulakan oleh sesiapa sahaja. Oleh itu berbalik kepada Brother Firdaus, apakah usaha terbaik untuk kita mengekang isu gangguan seksual dalam kalangan individu ataupun kumpulan yang berpengaruh itu tadi, dan macam mana kita nak pastikan kepercayaan masyarakat tidak lagi dicabuli oleh individu itu tadi secara berulang kali. Silakan. Baik, terima kasih kepada Fariha, terima kasih kepada Fatihah dan juga Fairuz, dan juga sahabat-sahabat yang sudah menonton. Masya Allah, angkanya semakin meningkat. Teruskan dan nanti boleh ajukan soalan kepada panelis-panelis yang lain, Fatihah dan juga Fairuz. Saya mengambil sikap berkecuali dalam Q&A nanti, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertama, untuk kita sebagai suatu masyarakat, kita kena menyediakan suatu ruangan yang cukup kondusif untuk pemandiri ini, survivor kepada gangguan seksual ini, untuk tampil ke hadapan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu, pertama sekali, kita perlu stop victims blaming. Kita perlu berhentikan untuk menyalahkan mangsa. Macam yang Fatihah sebut tadi. Ini mesti engkau ada buat apa-apa, engkau layan tu buat apa, engkau ni, engkau tu. Nah, stop the victim blaming. Okay? Tak kisah siapa pun dia. First and foremost, keadilan perlu diberikan kepada orang yang dituduh dan juga orang yang menuduh. Dan khususnya kepada mereka yang tidak terlibat langsung, maka komuniti ini perlu mengambil pendekatan, jangan salahkan victims. Bayangkan, melihat kepada ketaksupan masyarakat pada hari ini, maka survivor gangguan seksual, di manakah mereka berani keluar? Bayangkan, tanpa mereka tahu hujung pangkal sesuatu isu, mereka telah menyalahkan pemandiri itu, survivor itu. Malahan ada yang kata nak korek rahsia, nak korek siapa orang yang fitnah ini. Sekali lagi, adakah dengan bila mana kita mengatakan dia adalah fitnah, adakah kita telah berlaku adil kepada pemandiri itu yang berani ke hadapan untuk melaporkan suatu kes? Bagaimana pula jikalau persoalan yang saya ingin lontarkan kepada orang yang mengatakan begitu,
Bagaimana jikalau anda sendiri, isteri anda, anak perempuan anda, kakak anda, ibu anda yang menjadi mangsa? Dan waktu ibu anda, isteri anda sendiri membuat laporan polis, anda melihat di ruangan media sosial, orang ramai menyalahkan ibu anda, isteri anda, anak perempuan anda, kakak anda sebagai orang memfitnah. Bagaimana perasaan anda? Maka kita yang pertama kena stop victims blaming. Okey, kita kena berhentikan. Jangan salahkan mangsa. Okey, jangan salahkan mangsa. Pertama. Okey, itu sangat-sangat penting dalam menyediakan. Yang kedua, kita kata survivor ini, okey, survivor ini, kita perlu memberikan suatu support kepada mereka. Memberikan support kepada mereka, ruang yang cukup untuk mereka meluahkan perasaan mereka. Support kepada mereka, social support kepada mereka. Kerana ramai di antara mereka ini ada pengalaman trauma. Mereka telah trauma dengan apa yang berlaku. Dan untuk tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana sebuah gelas yang dilontar ke lantai dan akhirnya berkecai, dengan menggunakan glue yang kuat, kita boleh meletakkan semula serpihan-serpihan itu menjadi suatu kaca, suatu cawan semula. Tetapi persoalannya ialah walaupun ianya masih boleh kembali menjadi cawan, tetapi ianya tidak sama dengan cawan yang asal. Pasti akan ada retakan di situ. Begitu juga mereka yang pernah melalui trauma, diganggu, gangguan seksual sejak kecil, walaupun peristiwa itu telah 20 tahun, 30 tahun. Anda yang tidak pernah merasai, anda tidak akan tahu. Ada yang sehingga mereka mati, mereka masih terkenang. Ada kalanya terkejut pada waktu malam. Mereka terkejut, berpeluh, sejuk, berpeluh, panas, walaupun duduk dalam bilik aircon. Apabila terkenang insiden yang menjadikan mereka trauma seumur hidup. Sediakan suasana yang cukup kondusif untuk mereka. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada masa untuk kita membincangkan bagaimana kita nak mencegah supaya perkara ini kita nak kata tidak akan berlaku lagi, dia akan pasti berlaku. Pemangsa-pemangsa ini mereka berevolusi. Mereka mengubah taktik-taktik mereka. Sebagaimana dulu Bomo dikenali sebagai Bomo, tetapi hari ini Bomo tidak dikenali sebagai Bomo, tetapi tetap menamakan diri mereka sebagai ustaz. Ya. Jadi apa yang perlu berlaku untuk masyarakat? Dia benar. Bila ada masalah, kita perlu mencari seorang yang kita percaya yang boleh membantu kita menyelesaikan masalah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Nahl surah ke-16 ayat 43 dan surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat yang ke-7. Fas'alu 'ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jikalau kamu tidak tahu, maka tanyalah orang yang tahu. Tanyalah orang yang pakar. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, kita perlu ketahui, ustaz, ustazah, doktor dan sebagainya pendakwah, setiap mereka mempunyai kepakaran yang berbeza. Seorang guru yang mengajar Iqra, dia juga adalah ustaz. Seorang ustaz ataupun ustazah yang mengajar qiraat, tajwid, taranum, dia tetap ustaz. Dia mungkin tahu serba sedikit tentang hukum hakam, tetapi dia bukan pakar. Tetapi yang diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah tanya orang yang pakar, orang yang lebih tahu. Ya. Seorang guru, seorang ustaz, mungkin dia pandai dalam bab sirah. Tetapi dalam bab-bab yang lain, dalam bab ilmu counselling, dia mungkin tidak pandai. Selok-belok skill counselling, dia mungkin tidak pandai. Masalah yang ada pada masyarakat kita adalah kita merasakan bahawa ustaz-ustazah ini adalah serba tahu. Itu adalah suatu kesilapan yang sangat fatal di dalam masyarakat kita. Yang kita tidak seharusnya. Kita perlu meletakkan para asatizah, tokoh akademik, pendakwah ini sesuai pada tempat dia. Pada tempat dia. Ya, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Sesuai dengan kedudukan mereka, sesuai dengan keilmuan mereka, sesuai dengan kepakaran mereka. Saya bagi satu contoh. Jikalau kita sakit gigi, okey, kita jumpa dengan doktor kardiologis ke ataupun doktor gigi. Kardiologis juga merupakan seorang doktor. Ada ataupun kita jumpa doktor sakit tuan ataupun doktor sakit puan. Tidak.
Walaupun mereka juga adalah doktor, pakaian seragamnya adalah sama, tetapi kepakarannya adalah berbeza. Begitu juga, bila kita ada masalah, ini yang perlu kita cegah. Bila kita ada masalah, maka, bila kita ada masalah, kita perlu bertanya kepada orang yang tepat. Dan sebab itu, seminggu yang lepas, saya dalam satu mesyuarat dengan Majlis Dakwah Negara dalam skuad Amar Ma'ruf Nahi Munkar, saya mencadangkan bahawa agar Majlis Dakwah Negara mengadakan suatu direktori, senarai semua ustaz-ustaz, asatiza, pendakwa dan sebagainya, letakkan direktori mereka. Biarlah masyarakat mencari nama mereka. Bila dapat cari, ikut kepakaran boleh, ikut nama boleh. Dan bila tengok kepada ustaz, nama dia, kita akan dapat tahu di situ apakah kepakaran dia. Oh, kepakaran dia ajar kiraan. Aku nak tanya hukum apa? Tentang rumah tangga. Dia bukan pakar. Mungkin ada yang pakar dalam rumah tangga tetapi dia tak ada ilmu kaunseling. Maka dia mungkin tidak pandai dalam bab itu. Jadi kita serahkan kepada yang pakar. Apatah lagi kalau kita kata, contoh, saya nak buat seminar keibubapaan tetapi saya tidak ada kelayakan dalam seminar itu, dalam keibubapaan, dalam ilmu-ilmu keibubapaan itu. Maka tuan-tuan dan puan-puan jangan hadir ke dalam seminar saya. Kerana saya bukan pakar. Kita memerlukan pakar bercakap. Masalahnya ialah, jika seorang bercakap satu sekali dua tentang keibubapaan, maka kita terus menganggap dia pakar, maka kita selalu mendapatkan dia sebagai pakar rujuk. Mungkin ada orang lain, dia bukan ustaz, bukan ustazah. Dia tidak layak untuk bercakap tentang rumah tangga. Maka jangan menjadikan orang itu sebagai, ataupun kumpulan itu sebagai suatu rujukan. Juga kita kata, tidak semua orang akan terlibat dalam bidang perbandingan agama. Adakah kita nak belajar daripada orang menghadiri kursus daripada seseorang yang tidak ada pengalaman ataupun tidak ada kepakaran dan kelayakan dalam bidang perbandingan agama? Tidak boleh. Sama juga dalam segala disiplin. Dan andai kata kita bertemu dengan orang yang tepat, yang ada ilmu yang tepat, di situ kita perlu detect red flag. Kita perlu detect red flag. Biasakan diri kita dengan membahasakan mereka dan kita dengan bahasa yang formal. Contoh, dia ustaz, panggil Assalamualaikum ustaz. Kalau dia ustazah, ustazah. Kalau dia doktor, panggil doktor. Red flagnya adalah apabila dia mula bertanya tentang soalan bawa kain, peribadi dan sebagainya, menukar gelaran. Kau tahu, janganlah panggil saya ustaz. Panggil abang je, panggil B je, panggil sayang je, panggil D je, A ke. Di situ dia kena ada red flag. Dan senantiasa apabila kita berkomunikasi dan menghubungi seseorang, asatiza dan sebagainya, kalau kita ada masalah dengan suami kita, sebagai seorang isteri ada masalah dengan suami kita nak dapatkan bantuan tentang rumah tangga. Mungkin kita tak akan bagi tahu suami, abang, saya hubungi ustaz ni ya. Jangan. Kalau boleh kita maklumkan kepada kakak kita, abang kita, adik kita yang kita boleh percaya, bahawa kita menghubungi siapa. Supaya mereka juga boleh menjadi saksi jikalau apa berlaku. Dan selalu utamakan lelaki bercakap dengan lelaki, perempuan bercakap dengan perempuan. Saya bagi contoh. Saya juga mengendalikan kes-kes. Dan apabila ada mangsa-mangsa ataupun ada pengadu-pengadu yang datang kepada saya, jikalau ianya adalah perempuan, kebiasaannya saya akan melibatkan Women's Wing di bawah MRM dan Wafiq antara pakar rujuk kami. Wafiq antara NGO yang kami kerjasama untuk isu-isu berkaitan dengan wanita. Sebab itu kami juga telah menandatangani satu MOU untuk penerbitan Islamofobia, telewafiq dan sebagainya. Ya, kita serahkan kepada yang pakar. Jikalau itu adalah di luar waktu kerja, tetapi mereka menghubungi saya akan letak loudspeaker dan saya akan bagi tahu. Ingat, seorang ustaz, seorang pendakwa, seorang kaunselor, jikalau dia nothing to hide, dia tak ada motif yang lain, dia akan berani untuk memberitahu, saya nak bagi tahu, ini apa yang saya akan biasa buat. Dan pastikan orang yang anda hubungi itu juga buat begitu. Walaupun ianya rahsia, tapi pastikan ianya bukan rahsia bagi pihak dia. Kerana apa? Kita bagi contoh, orang menghubungi saya akan kata, ini ada isu kan, saya nak bagi tahu, di sebelah saya adalah isteri saya. Saya akan panggil isteri saya untuk duduk sebelah dan saya akan buka speaker supaya tidak ada fitnah berlaku di situ. Dan isteri juga boleh detect dengan cepat. Jika seorang ustaz kata, sekejap isteri saya ada kat sebelah, di situ ada red flag. Di situ ada red flag.
Maka berhati-hati. Jikalau dia dah bertanya, kadang-kala dia tanya, Assalamualaikum, apa khabar? Dia tak tanya tentang masalah kita. Tetapi dia tanya tentang, dah makan ke belum? Buat apa tu? Duduk kat mana? Dalam bilik ke? Mana suami? Itu dah jadi red flag. Okey? Kita kena faham. Ni pernah termimpi apa ke? Nah, itu pun kita kena faham juga, itu merupakan red flag. Jadi ingat, jikalau lelaki, cari seorang ustaz yang berkelayakan untuk menjawab persoalan anda. Jikalau seorang wanita, cari seorang ustazah. Namun kalau kata, tapi bro, saya wanita, tapi saya tak nampak mana-mana ustazah yang saya boleh rujuk. Tapi saya nak rujuk ustaz, boleh tak? Boleh. Tetapi sebagaimana rule of thumb yang saya akan tekankan adalah, pastikan kita ada seorang lain yang juga tahu kita sedang berkomunikasi dengan orang itu. Dan pastikan orang yang tahu itu dia juga boleh dipercayai. Kalau tidak, dia akan leak out apa segala perbualan kita yang sepatutnya menjadi rahsia. Okey? Dan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita kena tahu, tuan-tuan dan puan-puan, para pemandiri, survivor ini, okey, apabila ada suatu gangguan, kita kena tahu, ada kalanya pemangsa ini sangat cerdik. Dia cerdik dengan menyalahkan mangsa, sehingga mangsa takut. Kamu pergi buat laporan, tengok siapa percaya kamu. Di situ mereka akan bermula. Siapa nak percaya kamu? Kamu yang goda saya, kamu pun layan saya. Dia akan meletakkan rasa bersalah pada diri kamu. Maka berhati-hati di situ. Dan kena faham juga, para survivor ini, okey, jangan hapuskan bukti. Bawa ke hadapan. Mungkin anda kata, pemandiri survivor ini akan kata, tak apalah bro, kami ni siapa nak lawan mereka? Ya, mereka ni terkenal, berpengaruh, takut nanti kami kena balik. Itu adalah suatu cara berfikir yang sangat bahaya. Tahu kenapa? Kerana anda menjadi mangsa. Anda dimangsakan. Anda mengalami trauma. Kerana dahulunya ada mangsa yang lain yang pernah menjadi mangsa dan dimangsakan oleh pemangsa. Mereka berdiam diri dan mereka nak move on. Dan akhirnya kita menggalakkan lagi pemangsa itu untuk bergerak bebas kerana dia tidak diambil tindakan. Ada kala kita mungkin akan terfikir, tapi bro, kalau saya report, bagaimana dengan isteri dia? Bagaimana dengan anak-anak dia? Soalan yang bagus. Kita perlu bersikap rahmah kepada orang lain. Tetapi perlu kita fikir, bagaimana dengan orang-orang yang lain yang mungkin akan menjadi mangsa? Bagaimana dengan mangsa-mangsa yang lain? Ya, hari ini anda menjadi mangsa kerana dahulunya ada mangsa yang juga nak move on dan biarkan. Maka akhirnya kita sedang mengembangbiakkan suatu predator yang berkeliaran di dalam masyarakat kita. Hari ini kita diam. Kerana mungkin kita kata, saya nak move on. Tetapi mungkin kerana tindakan kita itu akan menyebabkan pada masa hadapan, na'udzubillah, kerana diam kita hari ini, anak kita pula menjadi mangsa kepada pemangsa yang sama ataupun pemangsa yang lebih rakus. Kita bukan nak kurangkan penjenayah. Kita tak mampu. Tetapi sebagaimana kata Tuan Kamal Effendi semalam, yang kita nak kurangkan adalah kurangkan mangsa-mangsanya. Maka kita kena kondusif. Kita perlu berani ke depan. Jumpalah dengan Wafiq. Hubungilah Wafiq untuk mendapatkan bantuan. Hubungilah kami. Hubungilah mana-mana NGO yang anda yakin mereka boleh membantu anda. Dan jangan biarkan sesiapa pun mereka untuk mengambil kesempatan di atas masalah anda, di atas kelemahan anda. Kerana ada predator ini, mereka mengambil kesempatan di atas kesempitan individu. Mereka percaya kepada pemangsa itu untuk mendapatkan nasihat dan keluar daripada masalah. Tetapi jahatnya predator ini, predators ini adalah mereka pula mengambil kesempatan di atas permasalahan dan bukan sahaja tidak menyelesaikan masalah orang yang datang kepada mereka, tetapi mereka menambah masalah yang jauh lebih rumit kepada mangsa-mangsa mereka. Maka insya-Allah masyarakat boleh bersama dalam mencegah ini dengan kita menyediakan ruangan yang cukup kondusif
untuk kita semua bekerjasama dan jangan bagi muka kepada para predator seksual ini. Sebagaimana hadis Nabi SAW, bantulah saudara engkau yang dizalimi dan yang menzalimi. Yang utamanya adalah membantu orang yang dizalimi. Kemudian kita fikir kita nak mengambil tindakan ini adalah untuk membantu orang yang sedang menzalimi kerana kita nak mereka kembali taat kepada perintah Allah dan Rasul dan tidak lagi menzalimi mana-mana individu. Wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Brother Firdaus di atas perkongsian itu tadi. Saya percaya cara terbaik yang kita boleh mulakan bagi memastikan mana-mana sexual predators ataupun pemangsa ini untuk tidak lagi berani mengulangi kesilapan mereka ialah untuk kita break the silence supaya rantaian pemangsa ini boleh dihentikan khususnya terhadap golongan wanita. Baik, soalan terakhir saya kepada Akhi Fairuz. Saya tertarik bila membaca salah satu hantaran di page Akhi Fairuz baru-baru ini mengenai soalan seorang anak perempuan yang bertanyakan kepada ibunya mengenai mengapa ayahnya takut tidur seorang-seorang dan perlu tidur dengan maknya. Dan saya kira itu merupakan salah satu cara berkomunikasi dengan seorang mak yang timbul daripada sifat innocent seorang anak itu tadi. And it is something that's inevitable, something yang tidak boleh dielakkan, terutamanya pada zaman moden ini. Jadi apa pandangan Akhi Fairuz tentang inisiatif terbaik untuk kita wujudkan kesedaran, untuk kita wujudkan persekitaran yang membantu anak muda serta ibu bapa untuk mereka memahami kepentingan seksualiti. Kerana betul kata Akhi Fairuz pada awal tadi, masih ada segelintir yang menganggap isu pendidikan seksualiti ini sebagai tabu. Silakan. Untuk soalan ni sebenarnya dia perlukan perbincangan yang 2 ke 4 jam juga lah untuk dijawab sebab beberapa sisi yang perlu diulas lah. Sebab seperti mana yang saya sebutkan tadi, antara salah satu pendidikan seksualiti ini bukan diwujudkan tetapi perlu diajar kepada anak-anak adalah supaya mereka tidak menjadi mangsa dan juga menjadi seorang pemangsa. Namun dalam masa sama kekangannya adalah sikap tabu dalam masyarakat yang masih lagi memandang benda ini untuk mengajar seorang kanak-kanak ataupun remaja untuk lebih eksplor lagi tentang seksual hingga menggalakkan lagi permasalahan yang bersifat seksual, zina, hamil wanita dan lain-lain. Sebenarnya kalau kita tengok untuk semakin tahun itu bertambah saya nampak kesedaran dalam kalangan masyarakat itu semakin banyaklah. Disebabkan adanya media sosial. Media sosial membuatkan generasi lebih memahami isu ini. Okay, kalau idea tentang sex education ini di Facebook yang betul-betul cakna itu mungkin yang follow saya, mungkin yang follow aktivis kanak-kanak, mereka tahu benda itu penting. Okay, tapi yang melucar, yang meletakkan komen-komen double meaning, yang pantang setiap hari ada dia benda-benda dia melucar komen di merata tempat, itu lebih ramai di Facebook. Tapi kalau di Twitter ni, saya nampak satu medium yang boleh kata majoriti anak-anak muda, mereka semuanya bersetuju dan nak memastikan benda ni dapat dilaksanakan. Okay? Kalau di Instagram bercampur-campur sebab ada orang yang menggunakan Instagram ni dia untuk fun, untuk tengok video, tengok artis, ikuti influencer yang dia minat. Dan ilmu-ilmu seperti ini juga saya masuk dalam TikTok untuk memastikan budak-budak sekolah yang ada di sana untuk mereka belajar. Sebenarnya macam ni, dalam isu hal-hal seksualiti, hamil wanita, yang selalu ke depan yang kita nampak adalah golongan ibu-ibu sebenarnya. Ibu-ibu yang banyak cakna dalam isu ini. Okay? Ibu-ibu, puan-puan, mak-mak. Okay? Kalau ada isu-isu macam ni, ibu-ibu akan melahirkan rasa kerisauan. Tapi kalau ayah-ayah ni jarang nak nampak kerisauan mereka disebabkan mungkin mereka tak rasa benda tu penting atau mereka rasakan anak tu masih lagi kecil untuk diajar, dan benda ni satu stigma yang perlu diubah secepat mungkin. Sebab kita tak nak bila kita ada lagi mindset yang seperti ini, dia akan melahirkan lebih banyak mangsa seperti mana yang Bro Firdaus sebutkan tadi. Nah, sekarang ni nak tak nak hari ni sesiapa sahaja yang ada kesedaran kena sampaikan. Artis, selebriti, influencer, tiktokers, insta famous, tweet famous, influencer dalam Facebook, YouTubers, ustaz, ustazah,
Jangan lagi kita nak memisahkan benda ni dengan betapa Islamiknya konten dalam pendidikan seksualiti sendiri untuk menyelamatkan anak-anak kita. Sebab sekarang ni masih lagi ada pertembungan yang merasakan sex education ni terlalu barat, terlalu liberal. Ada sekelompok pula yang merasakan pendidikan seksualiti ni harus disadur dengan kaedah yang sangat Islamik. Tapi sebenarnya kita perlu berada di tengah-tengah supaya apa yang nak disampaikan itu tidaklah terlalu nampak rigid, tidaklah terlalu nampak terbuka hingga membenarkan kelompok-kelompok yang menjadikan aktiviti seksual ini berdasarkan apa yang mereka inginkan. Sebagai contoh, suka sama jantina. Sebagai contoh, kalau ada konsen, berzina sekalipun, tak ada masalah. Okay? Sebagai contoh, kelompok-kelompok yang mereka ni orientasi seksual mereka dah berubah. Kita tak nak jadi sampai ke tahap itu. Dalam masa yang sama, kita tak naklah pula orang mengatakan idea-idea pendidikan seksualiti ini adalah satu bentuk agenda daripada barat, liberal, Freemason. Kita tak nak sampai ke tahap itu. Jadi di tengah-tengah ini yang penting. Ada ketika pendidikan seksualiti ini perlu diadunkan dengan aspek klinikal, dengan aspek penyakit-penyakit yang akan tersebar disebabkan seks bebas ini. Sama ada STD-nya, sama ada HIV AIDS-nya. Dia perlu berdasarkan data-data. Berapa banyak golongan yang terkena HIV AIDS di Malaysia disebabkan bertukar jarum dan kemudian yang terlibat dengan heteroseksual dan juga homoseksual. Data yang mana yang bertambah? Ada kelompok tu perlu difahamkan dengan data-data ini supaya mereka faham. Penyelesaian adalah sex education. Ajar anak-anak daripada awal untuk menjaga private part dia supaya mereka ni tidak menjadi masa cabul di mana-mana saja, di rumah, di tadika, di rumah pengasuh, di sekolah asrama penuh, di tahfiz, di madrasah. Okey? Dan kalau kita ada sedikit kesedaran yang seperti ini, sudah pasti orang yang paling cakna sekali adalah bukan kementerian, bukannya guru, tapi mak bapak sendiri dalam rumah. Sebab mereka ni yang boleh melihat tumbesaran anak mereka untuk menjawab pertanyaan anak-anak mereka. Sebagai contoh, Puan Moderator tadi sebutkan, video yang viral yang berkaitan dengan seorang ibu ditanya seorang anak kan, Mama, kenapa ayah, dia kata dia duduk satu bilik, kakak di satu bilik, abang di satu bilik. Tapi kenapa papa masih lagi duduk satu bilik dengan mama? Kenapa? Dia takut dia kan besar. Ini adalah satu benda yang biasa ditanya oleh anak-anak kita. Namun kebiasaannya kita rasakan, kita selalu meletakkan mindset pada anak, dia kena duduk bilik yang lain sebab dia dah besar. Tapi anak berfikir, tu bapa aku lagi besar, kenapa duduk satu bilik? Jadi di sini, adakah word-word yang kita nak sampaikan pada anak itu, kita perlu teruskan walaupun dia menimbulkan keraguan pada anak. Sebab itu saya cuba betulkan. Caranya adalah untuk begitu, bilik adalah ruang privasi, mengikuti apa yang Nabi Muhammad sampaikan, apa yang Al-Quran sampaikan untuk meminta izin masuk bilik. Bilik ini adalah ruang untuk privasi, untuk berehat, ruang untuk bermain. Jadi di sini mereka nampak, rupa-rupanya mengasihkan tempat tidur adalah salah satu bentuk pendidikan seksualiti. Minta izin untuk masuk bilik mak bapak pun adalah satu bentuk pendidikan seksualiti. Hari ini nak beritahu pada mak ayah, semua orang kena bersedia ruang untuk anak-anak terjebak dengan pornografi terbuka sangat luas dan besar. Okay? Kita susahlah nak elak pada zaman ni. Kalau anak kita dia tak diceritakan, tak dididik, akan ada orang lain yang ceritakan. Kandungan bersifat eksplisit seksual ni terlalu banyak pada hari ini. Dia muncul melalui pop-up dalam game, dia muncul melalui di dalam idea-idea seksual di dalam YouTube, idea-idea seksual di dalam Instagram, di dalam TikTok, hingga membuatkan anak ni trigger untuk mencari lebih lagi. Maka kalau kita tak nak anak-anak kita ni terjebak hingga ketagih, hingga berubah orientasi seksual mereka, hingga berlakunya sumbang mahram, hingga berlakunya pencabulan di rumah pengasuh, hingga berlakunya pencabulan di sekolah, di asrama, maka nak tak nak kita kena tutup ruang-ruang ini. Bersedia atau tidak kena ubah pada sekarang. Inilah yang saya dah cerita daripada 2018 melalui video-video di ML Studio. Okey, dalam ML Studio saya ceritakan, dalam media sosial saya ceritakan, dan sebenarnya individu yang ada kesedaran perlu lebih ramai lagi nak berkongsi topik ini. Sebab kita tak nak dalam hal seperti ini muncul lagi data yang baru tentang anak luar nikah, bayi yang dibuang, gadis bawah umur 18 tahun yang melahirkan anak luar nikah.
sedih bila kita nak mengenangkan hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak muda kita pada hari ini. Ya, jadi kita kena jelas dalam ni kita perlu memegang ya, pendidikan seksualiti adalah satu bentuk pendidikan yang perlu difahami oleh ibu bapa dulu untuk didik anak-anak. Ya, memberikan nama selayaknya pada kemaluan anak. Jangan lagi memberi nama-nama yang tak sepatutnya. Nama-nama objek, nama-nama haiwan, nama-nama kuih. Inilah ruang-ruang akan mewujudkan double meaning joke. Nama-nama, istilah-istilah ni. Sebut burung, anak nampak kemaluan. Sebut batang, anak nampak kemaluan. Sebut karipap, lepas tu nasi lemak lah apa semua. Ini komen-komen jantan-jantan ke dalam media sosial pada hari ini. Sangat memalukan. Okay? Selepas itu ajar tentang private part, ajar berkaitan dengan apa itu sentuhan kasih sayang, apa itu sentuhan yang bersifat seksual, ya, ajar anak untuk buat apa kalau ada orang cuba sentuh private part dia. Okey, selepas itu menjawab soalan-soalan anak seadanya. Berkaitan dengan umur mereka, kefahaman mereka, jawab soalan dia. Kenapa mama mengandung? Kenapa mama tak boleh solat? Kenapa mama boleh keluar darah haid? Kenapa saya tak ada dalam gambar kahwin mak dulu? Kenapa? Kan? Tengok gambar ayah dengan mak. Saya mana dalam ni? Okay? Apa lagi soalan-soalan anak-anak kita? Macam-macam. Kenapa kemaluan saya ni tak sama dengan kemaluan abang? Tak sama dengan kemaluan adik? Kenapa kemaluan saya ni boleh menegang? Okay? Mak, tadi saya belajar dengan subjek di sekolah. Ustazah cerita orang lelaki ni keluar air mani. Air mani tu apa? Mama, ni mandi hadas ni sebab persetubuhan. Persetubuhan tu apa? Cuba bayangkan mak tak bersedia nak jawab. Tanya bapak kau. Bapak pula pura-pura pensan tidur kan. Jadi dia tak selesaikan masalah. Hari ini yang saya sebutkan tadi, pendedahan bersifat seksual ni banyak sangat anak kita perolehi. Baik dalam subjek-subjek tertentu, dalam pendidikan kesihatan, dalam subjek sains, pendidikan Islam, subjek moral. Malang sekali kalau sekiranya kita ibu bapa tak alert benda ni dan kita tak synchronize ya pendidikan itu dalam rumah. Sedangkan waktu PKP ni banyak gila ruang waktu kita dengan anak-anak. Ya, termasuklah kita nak berkomunikasi, berbincang dengan anak-anak berkaitan dengan penggunaan gadget. Tentang ketagihan pornografi. Kalau anak yang kecil, kita boleh tunjukkan, okey, ni mama nak tunjukkan di dalam YouTube ni ada video-video yang seperti ni. Sebagai contoh yang selalu viral, video Upah Ipin yang dilucahkan. Okey, ada ke individu YouTuber ni letakkan tajuk Kak Ros mengandung anak tok dalam. Aku geram betul nak bagi amun je pembangun konten ni. Ni semua tajuk-tajuk yang akan membuatkan recommendation video-video yang memiliki tajuk yang seperti itu juga. Mungkin ada ibu bapa kata, tak nak bagi anak aku tengok YouTube tak nak bagi tengok Upah Ipin disalahkan. Caranya adalah tunjuk pada anak, tengok ni video ni. Kakak rasa okey ke dia orang buat video macam ni? Abang rasa okey ke dia orang buat video macam ni? Kan? Dia orang ni, dia buat benda yang tak elok pada kartun yang kakak tengok, yang abang tengok. Ingat lepas ni kalau ada sesiapa, ya, kakak terjumpa ke, ada orang hantar ke, keluar pop-up gambar orang tak berpakaian ke, terus beritahu dengan papa, terus beritahu dengan mama. Itu cara kita nak berkomunikasi, mendidik tentang pendidikan seksualiti. Kalau kita rasakan tak mampu nak bercerita, cari bahan-bahan, buku-buku yang boleh mengajar anak-anak kita. Sebagai contoh, ada satu buku tulis Dr. Ana Yasmin, ya, Robo Belajar Tentang Manusia. Robot datang ke dunia, kemudian belajar pada seorang kanak-kanak lelaki tentang anatomi badan manusia macam mana manusia boleh dilahirkan. Ini buku-buku yang boleh dirujuk menjadi bedtime story untuk anak-anak. Selain daripada itu, boleh kita tadabbur berkaitan dengan ayat-ayat. Tadabbur surah Al-Mu'minun, surah Al-Isra ayat 32, la taqrabu zina, surah An-Nur 30 dengan 31, tundukkan pandangan bagi lelaki, jaga kemaluan. Yang perempuan tundukkan pandangan, jaga kemaluan, menutup aurat. Ini semua adalah pendidikan seksualiti. Jadi kita jangan hanya nampak benda-benda ni anak tu akan belajar sendiri sewaktu mereka tu membesar. Maksudnya dia membesar tu faham sendirilah. Ya. Kita jangan nampak anak aku akhir balik baru nak cerita. No, cerita daripada awal mengikut kefahaman mereka. Sejauh mana mereka nak tahu. Perkataan yang melibatkan berkaitan dengan rogol, berkaitan dengan cabul, berkaitan dengan liwat. Ini perkataan-perkataan yang biasa nak dengar. Kunyit, serai, ya, on tak on, nak try ke tak, kan? Macam-macam lah perkataan-perkataan, istilah-istilah yang anak-anak kita tahu pada hari ini. Jadi ruang, kalau rugi sangat kalau ibu bapa tak mengisi ruang itu untuk memahamkan anak
supaya mereka ni sedar untuk diri mereka juga, untuk menjaga maruah diri mereka, menghargai tubuh badan mereka, memelihara kehormatan, kemaluan mereka semata-mata seperti mana yang Allah Tuhan sebutkan, untuk memelihara tubuh badan, fizikal mereka, pandangan mata mereka, menjauhi zina. Dan mudah-mudahan sedikit apa yang disampaikan ni dia akan memberi sedikit idea kepada ibu bapa untuk lebih telus dalam berbicara dengan anak-anak. Bukan mengelak, bukan memarahi, bukan pas pada pasangan, bukan mengendahkan, dan bukan lagi yang lain-lain. Wallahualam. Baik, terima kasih kepada Akhi Fairuz di atas perkongsian yang saya kira cukup bernas sebentar tadi. Suka untuk saya kongsikan, salah satu usaha Wafiq adalah untuk menceritakan mengenai keburukan elemen pornografi seperti mana yang Akhi Fairuz dah sebutkan tadi. Dan kalau kita lihat, industri pornografi adalah industri yang sangat besar, dan di US saja ataupun di Amerika saja, industri pornografi mengaut keuntungan yang lebih banyak kalau kita lihat daripada Major League Baseball, daripada NFL, daripada NBA, digabungkan sekali. Dan juga mereka mendapat keuntungan global revenue yang mencecah ataupun melebihi $100 bilion setahun. Jadi saya kira memang industri pornografi ini dicipta dan direka bagi mempengaruhi dan juga membawa, it's leading to perkara-perkara dan jenayah gangguan seksual yang disebut oleh Fairuz tadi. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan insyaAllah kita dah hampir ke penghujung webinar, tapi sebelum tu saya akan bacakan sedikit soalan-soalan dari ruangan komen. Yang pertama, saya kira saya ingin bacakan soalan buat Brother Firdaus. Ada juga yang menanyakan apakah ciri-ciri orang yang mudah menjadi target pemangsa, kerana ada orang yang sentiasa menjadi mangsa walau di mana saja dia berada. Silakan komen daripada Brother Firdaus. Kalau kita kata nak ciri-ciri orang yang mudah dijadikan mangsa, kadang-kala kalau izinkan saya untuk quote perkataan yang digunakan oleh Tuan Kamal Effendi semalam, orang-orang yang unsangkarable itu juga yang boleh jadi mangsa. Orang-orang yang unsangkarable untuk menjadi pemangsa itu juga boleh menjadi pemangsa. Okey, namun kita kata kebiasaannya pemangsa-pemangsa ini mereka akan mencari di kalangan orang yang vulnerable, orang yang exposed, orang yang ada pengalaman silam. Contohnya, kebiasaannya mangsa-mangsanya adalah orang yang juga pernah mengalami trauma menjadi mangsa, lalu dia bukan, macam saya sebut tadi, dia bukan sahaja tidak menyelesaikan masalah, tetapi dia membina di atas masalah itu untuk kepuasan nafsu dia. Ya, dan sedarlah, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, tidak ada pengkategorian yang khusus. Orang yang tidak pernah menjadi mangsa juga boleh menjadi mangsa. Ya, kerana pemangsa ini dia tidak mengenal siapakah mangsa-mangsa dia. Walaupun setiap pemangsa ini, kita kata macam semalam Tuan Kamal Effendi sebut, okey, dia ada yang fetishnya, okey, ada yang suka style-style yang tertentu. Dan kalau kita lihat, ada kalanya mereka ni bukannya suka kepada orang yang seksi. Tak. Mereka nak cari orang yang tertutup auratnya, memakai hijab dengan baiknya, berpenampilan baik. Ya, maka di situ juga merupakan kita kata suatu perkara yang perlu kita ketahui, bahawa penampilan kita dia terpulang kepada pemangsa, apa yang dikehendaki. Ada yang suka dengan binatang, ada yang binatang itu kita panggil bestiality, ada pula yang suka dengan mayat, necrophilia. Maka ada juga yang suka dengan mungkin kita kata baju dan sebagainya, dia terasa terangsang. Okey, dan ada kalanya minta maaf saya kata, profil-profil yang kita kendalikan, yang kita lihat daripada pengalaman, kebiasaannya pemangsa-pemangsa ini dia sendiri mungkin pernah menjadi mangsa, ataupun dia ini ada sejarah. Okey, dia ini ada sejarah melihat, macam Akhi Fairuz sebut tadi, pornografi. Telah didedahkan dengan pornografi. Dia merasakan hubungan yang normal itu tidak lagi boleh memenuhi, bukan kepuasan seksual dia, memenuhi fantasi seksual dia. Memenuhi fantasi seksual dia. Dan itu yang paling bahaya. Jadi, jangan ingat
bahawa just because you do not dress like one, anda tidak akan menjadi mangsa. Berwaspadalah. Pemangsa-pemangsa itu mungkin di sekeliling kita tanpa mengenal siapa. Mungkin ada yang suka kanak-kanak, ada yang suka kanak-kanak perempuan, ada yang suka kanak-kanak lelaki, ada yang suka perempuan pertengahan umur, ada yang suka perempuan tua. Tidak ada yang terselamat. Maka mengambil jalan berhati-hati, pencegahan, prevention is better than cure. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Brother Firdaus. Kemudian kita akan teruskan dengan soalan kepada Cik Fatihah. Banyak soalan-soalan di sini yang komen yang bercerita mengenai ciri-ciri perundangan dan juga soalan mengenai kes mahkamah. Tapi saya tertarik dengan soalan ini daripada Wan Lili Mariani Omar. Bagaimana jika si pelaku memberi amaran kepada pengadu bahawa dia akan mengambil tindakan sivil? Bagi contoh, saman fitnah terhadap pengadu, kiranya dia meneruskan laporan pada polis. Kan? Dan mungkin ini juga disebut oleh Brother Firdaus tadi, mungkin untuk tujuan menakutkan ataupun untuk membantutkan niat pengadu itu melakukan kepada polis. Dan apa yang boleh dilakukan oleh pengadu yang diugut itu tadi? Okey, terima kasih kepada yang bertanya, Cik Wan Lili Mariani. Benda ni bukan berlaku satu dua, sebenarnya banyak kes yang dilaporkan di mana malah yang paling famous sekali dalam kes Asia, kes di mana berlaku gangguan seksual dan pemangsa atau pelaku gangguan seksual itu telah menyaman balas melalui saman sivil, defamation, saman fitnah. Perkara pertama yang tadi saya sebutkan, kumpul bukti semua tu, perkara pertama yang kena ingatkan, ikut saluran yang betul. Zaman sekarang ni kadang-kadang kita rasa sebelum kita buat apa-apa lagi kita dah rasa kita takut kalau PDRM tak ambil tindakan. Kita takut kalau mahkamah tak menyampaikan sabitan. Tetapi kita lupa sebelum kita nak have that negative thoughts pun kita kena melalui prosedur yang betul. Buatkan dulu laporan polis, jangan letak di media sosial. Bukti-bukti, keterangan tu semua jangan call out pemangsa itu di media sosial. Kerana walaupun saman fitnah adalah berkenaan dengan tumahan yang tidak benar dan kita boleh buktikan tuduhan kita tu ada kebenaran, boleh dijustifikasikan, tetapi jika dibuat di dalam landasan yang tidak betul, tetap boleh jatuh di bawah saman fitnah. Jadi perkara pertama yang macam saya cakapkan tadi, kumpul rekod dokumentasi, pastikan bercakap dengan sebanyak mungkin orang di sekeliling kita yang boleh kita panggil sebagai saksi jika perkara ini dibawa ke mahkamah. Dan yang paling penting sekali, jangan kongsikan keterangan bukti di media sosial, bawa kepada PDRM. Satunya untuk memastikan siasatan berjalan dengan lancar. Keduanya untuk memastikan kita tidak disaman fitnah. Kes ni banyak berlaku. Pernah berlaku di mana seorang pengadu mengadukan telah berlaku kesalahan jenayah seksual. Saya tak akan sebutkan gangguan seksual secara khusus. Berlaku kesalahan jenayah seksual. Orang yang dituduh itu telah membalas dengan memfalkan laporan polis mengatakan itu adalah fitnah jenayah di bawah Seksyen 499. Polis telah menyiasat dan mendapati bahawa tuduhan asal berkenaan dengan kesalahan jenayah seksual itu adalah benar dan fitnah itu gagal. Dan pertuduhan dibawakan terhadap pemangsa itu. Jadi ikut saluran yang betul, ambil keberanian untuk bawakan, laporkan kepada PDRM. Okay, baik. Terima kasih Saudara Fatihah. Kita teruskan dengan soalan yang terakhir mungkin kepada Akhi Fairuz daripada Firdarkus untuk mana-mana panel yang saya kira Akhi Fairuz lah sesuai untuk menjawab ini. Pada pendapat anda sebagai langkah pencegahan, adakah relevan ilmu pendidikan seksualiti ini untuk diterapkan di dalam silibus prasekolah negara kita? Silakan. Satu benda bila kita nak cerita tentang prasekolah ni, sekolah-sekolah yang ada, terutama tadika-tadika, dia ada macam-macam. Silibusnya di bawah kementerian tertentu, di bawah swasta. Jadi ada pelbagai latar belakang yang membangunkan tadika-tadika ataupun khususnya prasekolah ini. Jadi sebenarnya dalam aspek pendidikan seksualiti saya nak beritahu,
anak-anak sewaktu mereka berusia 5 ke 6 tahun ataupun 4, 5, 6 ni, inilah waktunya seorang kanak-kanak mereka ni sangat rasa nak tahu tentang kejantinaan. Maksudnya perbezaan lelaki dan perempuan, rasa kenapa macam yang ada lelaki nak tahu kenapa kemaluan dia boleh erection, menegang. Mereka tu nak tahu. Sebab itu pengusaha-pengusaha tadika ni paling kurang, mereka ni biasanya akan nak dapatkan lesen tu kena pergi latihannya, pergi kursusnya. Namun dalam masa yang sama, bukan semua mereka ni betul-betul cakna dalam memastikan penerapan seksualiti ni kepada anak-anak prasekolah. Terutama kalau tak ada PKP kan, budak-budak sekolah sampai ke petang di prasekolah ataupun tadika, di tengah-tengah hari tu mereka akan mandi. Okey, ada kes-kes yang saya dapat yang mana waktu mandi tu dibiarkan kanak-kanak ini berbogel beramai-ramai. Laki walaupun sama-sama jantina, tapi dia akan menimbulkan rasa normalisasi dalam kalangan budak-budak ni. Melihat orang yang tidak berpakaian. Jadi di situ juga, begitu juga dengan akses budak-budak transit yang mana mereka ni duduk juga dalam tadika yang sama dan kemudian mereka ni ada connection dengan anak-anak ini. So di sini ada benda-benda yang perlu difahami oleh guru-guru ini, terutama yang mengajar prasekolah, tadika dan lain-lain, untuk memastikan anak-anak ni perlu diajar daripada awal. Paling mudahnya adalah satu, mengajar anak-anak ni untuk kalau ada bersiap di tempat berkenaan untuk memakai kain basahan, mengajar bagaimana toilet training itu perlu berlaku. Walaupun kat rumah tu mungkin adik bapa ajar, tapi biasanya mak bapak hari ni macam mana saya nak kata, adalah cakap membebel, lepas tu dah lama nak tak pilih anak aku ni kan. Perlu ajar kat mana tanggalkan pakaian, bagaimana pakaian tu perlu dipakai, ditutup pintu itu, bagaimana nak membersihkan kemaluan selepas kencing. Ini semua kebersihan yang berkaitan dengan pendidikan seksualiti. Namun dalam yang saya nak sebutkan adalah walaupun kita nampak guru-guru ini boleh mengajar berkaitan dengan ilmu seksualiti kepada anak-anak, tapi tidaklah menidakkan tugas mak bapak tu sendiri. Sebab itu saya selalu tekankan ibu bapa tu sebenarnya adalah guru pertama untuk mendidik anak-anak tentang ilmu-ilmu seperti ini. Okay, jangan tunggu anak tu dah besar, jangan tunggu anak tanya, ajar daripada awal. Lagi awal diajar, lagi bagus. Kalau tanya, bila nak mula? Mulakan je bila-bila masa sekalipun. Anak 2 tahun ke, 3 tahun ke. Yang paling penting tadi, yang flow saya sebutkan. Nama kemaluan, sentuhan selamat, private part, dan penekanan ataupun persoalan-persoalan yang anak tanya yang perlu kita jawab dan huraikan. Okay, dan saya sangat setuju tentang benda inilah, tentang silibus yang seperti ini. Jadi ini kita hanya boleh cadangkan, namun dalam masa yang sama perlu ada penguatkuasaan juga daripada pihak kementerian itu sendiri. Supaya guru, pengusaha tadika dan lain-lain ini mengikuti silibus ataupun yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian itu sendiri. Wallahualam. Baik, terima kasih Fairuz. Sebagai penutup, saya menjemput setiap panel untuk memberi sedikit rumusan dalam lebih kurang 1 ke 2 minit dan kita terbalikkan giliran. Kita mulakan dengan Akhi Fairuz dahulu. Rumusan untuk webinar pada malam ini. Saya tak sempat fikir apa rumusan nak diberikan. Ingatkan saya last. Okey, baik. Yang terakhir yang saya dapat sebutkan, terima kasih Wafi atas penganjuran pada malam ini. Terima kasih pada mereka yang menonton. Semoga apa yang kita sampaikan ini dia tidak menghentikan sekadar perbincangan dan forum saja. Sebab kalau kita hanya mendengar tanpa kita berbuat sesuatu, dan kita hanya dapat info saja, tapi kita terlupa dalam rumah kita ada individu, ada anak-anak yang perlu kita jaga mereka, yang perlu kita pelihara mereka, yang perlu kita didik mereka. Okey, dan paling terbaik adalah kita hanya jangan nak mendapat ilmu yang seperti ini hanya sekadar tonton ini kita faham dan kita rasa kita tak perlukan lagi ilmu yang lain. Ilmu kebapaan itu sangat penting, termasuklah yang berkaitan dengan hal-hal seksual ini. Okey, terima kasih. Wallahualam. Baik, terima kasih Fairuz. Terusnya mungkin Brother Firdaus, silakan. Tukar giliran pun saya tetap di tengah. Saya lah paling adil sebenarnya. Sedar tak sedar, pada malam ini kita berforum dengan 4 F. Fariha, Fairuz, Fatihah dengan Firdaus. Ya.
Jadi Masya Allah, bukan suatu kebetulan tapi suatu suratan. Begitu juga ada kalanya kita tahu untuk para pemandiri, para survivor, ada kalanya apa yang berlaku kepada kita itu memang qadar Allah, tetapi untuk pemangsa-pemangsa dia adalah suatu yang telah direncana dalam minda mereka. Sebab itu kami selalu menyeru bahawa jangan menyalahkan mangsa. Kerana ada kalanya apabila gangguan seksual berlaku, kerap kali para pemandiri ini, survivor ini, mereka sebenarnya tidak tahu dan tidak sedar mereka sedang dipergunakan dan dimanipulasi. Ya, kerana pemangsa-pemangsa ini mereka mempunyai topik-topik yang sangat hebat yang boleh digunakan pada bila-bila masa. Bagi kita yang pernah menonton rancangan filem The Mask, lakonan Jim Carrey, kita dapat tahu bagaimana satu topik itu boleh mengubah seseorang itu. Ya, apatah lagi seorang pemangsa. Dan sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, apabila kita menerima apa-apa jua berita terdapatnya predator seksual dan gangguan seksual, bagi masyarakat yang tidak tahu apa-apa, maka seruan saya adalah berdiam diri dan selalu mencari solusi bagaimana untuk membantu mangsa keluar daripada trauma tanpa memihak kepada mana-mana pihak, tanpa menentukan siapa betul siapa salah, dan biarlah mahkamah yang menentukannya. Mungkin mahkamah dunia mereka terlepas, tetapi jikalau anda kata perkara itu memang berlaku, maka mahkamah agung di padang mahsyar mereka tidak akan terlepas. Ayo tampil ke hadapan, Wafiq ada, kami ada. Jangan risau tentang kos guaman, semuanya boleh dibincangkan, dan jikalau memang tidak mampu, kami akan membantu anda. Ya, sekecil-kecil masalah, sebesar-besar masalah, Allah ada, masalah tiada, dan Allah menjadikan kita sebagai asbab penyelesaian masalah anda, insya-Allah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Wafiq. Alhamdulillah, jazakallah kepada Brother Firdaus atas rumusan tadi. Dan kita teruskan dan akhiri dengan rumusan daripada Cik Fatihah. Silakan. The last F of the night. Terima kasih kepada ketiga-tiga F sebelum saya. Saya nak ulang apa yang Brother Firdaus sebutkan semalam sebenarnya. Betul kita kena ada rasa curiga apabila kita menerima aduan, kita kena pastikan aduan itu betul-betul sahih, ada kebenaran di belakangnya. Tapi jangan bersangka buruk kepada mangsa yang ingin bersuara. Kalau berlaku di mana kita didatangi oleh seorang pengadu menceritakan apa yang telah berlaku, saya harap masyarakat yang menonton hari ini yang lebih cakna daripada masyarakat terdahulu akan lebih berbesar hati untuk mendengar, menyiasat apa yang berlaku sebelum kita menutup dengan mengatakan ini semua adalah fitnah, ini semua adalah propaganda, ini semua adalah fitnah Dajjal, konspirasi Israel dan segala berbagai. Dengar dulu, kerana kita melihatkan orang pengadu itu sebagai mangsa yang tiada kaitan dengan kita. Tapi apa yang akan kita rasa kalau benda tu berlaku pada diri kita sendiri, kepada orang terdekat kita, sudah tentu kita ingin memberikan sokongan yang paling baik kepada pengadu. Jadi bila banyak hal-hal gangguan seksual diketengahkan, ambil masa sedikit untuk cakna isu pengaduan yang diberikan oleh mangsa atau pengadu. Terima kasih semua. Terima kasih Cik Fatihah. Dengan berakhirnya rumusan daripada Cik Fatihah tadi, maka jam sudah pun menunjukkan tepat 10.45 malam. Maka berakhirlah webinar kita pada malam ini. Akhir kata, dalam kita nak menepani isu gangguan seksual, my advice is don't follow what people say, instead follow the evidences. Dari sudut lain, kita galakkan lagi penyebaran dan juga pendidikan seksualiti ini di social media. Jangan lupa follow Akif Fairuz, follow Dr. Adan Yasmi dan juga mungkin Dr. Rozani Zabra Zakaria yang merupakan ahli dalam bidang mereka, dalam bidang psikiatri, dalam bidang isu gangguan seksual. Dan kita perlu hormat juga kepada sistem perundangan dan kehakiman, serta mengharapkan keadilan dapat dicapai melalui medium tersebut. Beri peluang kepada pihak berkuasa untuk melakukan siasatan, dan kita sebagai ahli masyarakat yang beriman bukan sahaja perlu bertabayun atau menyelidik, tetapi kita percaya kepada usaha berterusan untuk menyampaikan kebenaran. Walaupun
rasanya pahit walaupun hakikatnya sukar untuk ditelan, tetapi tugas hakiki kita ialah untuk menentang kezaliman terhadap mana-mana individu. Oleh itu saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada para panelis kita, Cik Fatihah, pada Firdaus dan juga Akhi Fairuz serta tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa dan tenaga pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati usaha kita semua insya-Allah, dan dengan itu moga kita berjumpa lagi di ruang dan kesempatan yang lain. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.